Perhatian kepada semua pemancing CRF 1105. Anda sedang menghampiri kawasan lubuk ikan. Pastikan anda berada di tempat duduk anda dan bersedia untuk memancing. Ini kerana anda berada di kawasan ikan sekarang ini. Kalau anda nak tahu di mana kru jelajah joran minggu ini, teruskan bersama kami. Siapa tak kenal Pak Hitam, tekong pancing yang terkemuka di perairan pantai timur. Sebut saja nama Pak Hitam, pasti ramai pemancing yang teruja untuk menyertai tripnya. Setelah sekian lama mengatur persiapan, akhirnya kru jelajah joran memperolehi kesempatan memancing dengan tekong tersohor ini. Di kalangan kaki pancing, Pak Hitam terkenal dengan julukan pakar ikan merah dan ikan kerapu. Bukan sahaja banyak lubuk, malah lubuk Pak Hitam didiami spesies bersaiz XXL. Sebelum bertarung, kita cari umpan dulu. Hampir dia fahamlah umpan. Memang meriah. Peringkat permulaan ni kita cari umpan dulu. Lepas ni baru cari ikan besar. Okey. Kami tiba di lubuk pertama selepas lebih 8 jam perjalanan. Masa yang dinanti pemancing sudah tiba. Melepaskan umpan ke perut laut sahaja sudah cukup memberi kepuasan bagi pemancing. Berharapkan ada hasil yang besar kali ini. Jika ada ikan, ia satu bonus. Memang berbaloi. Belum sempat sampai dasar, umpan kami dihenjut ganas. Wah, langkah kanan macam ni. Apa? Pisang. Bersilih ganti kami menaikkan ikan. Memang banyak. Benarlah julukan yang diberikan terhadap Pak Hitam. Pak Hitam memang tekong yang hebat. Yes! Berdebar jika menyaksikan joran tunduk ke air. Besar kali ni. Kita bagi malam-malam saya malam sikit dah. Pegang tu. Pegang dulu. Relax. Slow. Lihatlah saiz ikan merah ini. Boleh jadi isteri ya. Seperti biasa, ikan kembung sentiasa menjadi mendapat sambutan yang hangat di kalangan ikan-ikan yang berada di bahagian dasar. Ini kerana ikan kembung ni memang terkenal dari segi kelazatan. Apatah lagi kalau ikan kembung ni, ikan kembung yang fresh, yang baru kami tangkap semalam. Ikan kembung sememangnya diet utama ikan-ikan karang. Walaupun banyak umpan lain, tapi kembung lebih memberikan kepuasan kepada kami. Arwan Tasik turut meminatinya. Antara spesies pengacau di memancing kali ni, dia memang sentiasa mengacau umpan. Jadi nak tak nak kita kena bawa naik dia juga.
Mari kita buat kari kan ni. Saja tak berapa besar, tapi sangat ganas. Okey. Di bahagian kiri bot, Cik Mat bergasak dengan penghuni dasar. Bersilih ganti dari ikan merah bertukar kerapu. Kemudian ikan merah kembali. Tak menang tangan dibuatnya. Nak dapat ikan merah sebesar ni kena naik buah hitam. Ini lagi besar. Ada lagi besar? Ini lagi besar. Besarnya. Besar baiknya. Impor buah. Pak Hitam jarang lama berada di satu-satu lubuk. Selepas 3 atau 4 ekor ikan dinaikkan, kami diarahkan berpindah lubuk. Bagi yang menggunakan kekili elektrik, senanglah. Tapi yang gunakan kekili manual, memang mencabar. Boleh tercabut tangan. Mana tidaknya, kadang-kadang baru je sampai dasar, dah kena karau naik ke atas. Lubuk tok lekat. Pindah, jerit Pak Hitam. Lama juga dia, aku dah lama. Sebab itulah saya lebih gemar menggunakan kekili elektrik. Naik pun senang, turun lagi senang. Tasir pun tasir lah janjikan. Jangan ajar joran. Terima dia satu. Tutup dulu tadi. Tiada arus adalah keadaan yang paling tidak digemari pemancing. Ketika inilah ikan tidak agresif. Campaklah apa umpan pun, ia jarang menarik perhatian penghuni dasar. Lazimnya, inilah masa pemancing berehat, mengumpulkan tenaga. Bila arus mula bergerak, barulah ada aksi-aksi menarik yang membuatkan pemancing tersenyum lebar. Apatah lagi jika dapat menjinakkan spesies grade A seperti kerapu bara dan ibu krisi. Memang berbaloi. Apa lagi, Pak Hitam mula agresif bila arus mula memberi isyarat positif. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah menambah koleksi. Kerapu tak sia-sia. Wow. Setiap kali pindah lubuk, pasti ada getuan penghuni dasar. Malah peristiwa double atau triple hookup kerap berlaku bila bot tepat berada pada lubuknya. Larian sang ikan melepaskan diri dari kail kerap membelit tali utama kami. Keadaan ini pastinya membuatkan juru kamera tidak menang tangan. Oh, depan belakang. Oh, siapa dulu? Jangan. Lepas bang. Sampai terbelit-belit tali. Macam memancing dekat kolam. Kali ini giliran joran custom made United Rock Blank dengan kekuatan 30 hingga 60 pound saya dihenjut sang dasar. Joran yang ditempahas ini dipadankan dengan kekili elektrik yang disalut tali benang 60 pound. Memang set yang ideal untuk memancing ikan-ikan karang. Ikan kerapu yang sentiasa menjadi buruan kaki pancing. Petang ni dia mengamuk. Sekali satu lubuk ni je, saya ingat lebih kurang dalam 4 ekor, 5 ekor dia naik.
Dan saiz dia pun agak sebaya, lebih kurang begini. Antara 2 hingga 3 kilo. Saiz yang memang sedap untuk dimakan. Setiap kali bila anda tengok jelajah joran, anda akan tengok bagaimana saya melepaskan ikan. Trip kali ini, jelajah joran kali ini, kami tak melepaskan ikan. Kerana kami akan bawa balik untuk hidangan keluarga. Ini kerana ikan yang kami tangkap ni adalah spesies yang bernilai tinggi di pasaran. Memang grade A. Memang sedap. Baiknya. Kita harapkan umpan yang akan cari yang lebih besar punya. Lebih besar daripada tadi. Kali ni ikan merah pula. Jamal yang kerap tumbang kerana tak tahan mabuk laut mula mengganas di bahagian buritan bot. Tertinggal kekili elektrik bukanlah alasan baginya untuk tidak menaikkan ikan. Dengan kekili manual, Jamal menaikkan spesies ikan merah bersaiz XXL. Bapuk, kata orang ganda. Kegirangan Jamal turut dikongsi Zaid. Hampir 10 minit bertarung, akhirnya seekor lagi arwan tasik digancu naik ke atas bot. Pak Hitam berpindah lubuk lagi. Kali ini giliran Ramli mendapat sentapan pertama. Dengan kekili elektrik memang tiada masalah. Tak sampai 5 minit, kerapu menjulurkan pelampungnya, menyerah kalah kepadanya. Bukan sahaja hebat lubuk, tekong Pak Hitam turut ringan tulang. Sentiasa membantu pemancing jika timbul sebarang kesulitan. Jika ikan menyelinap masuk ke kawasan batu karang, Pak Hitam tidak keberatan menghulurkan bantuan. Memang sporting lah tekong ni. Penat bertarung, tibalah masa untuk mengalas perut. Orang kata di tengah laut masak apa pun sedap. Apatah lagi memang masakan tu sedap. Kari kepala ikan dah. Kari pula tengah laut. Ya Allah. Bila dah kenyang, apa lagi? Bagi yang mahu meneruskan aksi, Pak Hitam membawa kami ke lubuk yang lain. Haji Luzi yang dari awal gagah terus memancing, membiarkan pemancing lain berehat dan ada yang mabuk laut kerana air agak beralun. Di lubuk ini, beberapa lagi penghuni dasar dijinakkan. Antaranya kerapu ini. Kerapu! Joran saya diambil alih awak-awak bot yang memang rasa rugi jika dibiarkan tidak berumpan, sedangkan lubuk memang terbaik. Tidak menghampakan, seekor lagi ikan merah berjaya dijinakkan. Tidak kurang dari 900 lubuk yang ditanda Pak Hitam. Ia adalah lubuk ikan-ikan yang pernah diduganya dan kebanyakannya dihuni ikan-ikan bersaiz bagak. Inilah keistimewaan memancing dengan Pak Hitam. Lubuknya dijamin beres.
Cuma keadaan air dan cuaca sahaja yang ada kalanya memberi kegelisahan kepada pemancing. Jika tepat dan kena pada cuaca, jarang pemancing pulang dengan kehampaan. Kan dah kena? Di sebelah saya, Haji Luzi mengambil giliran. Joran barunya tertunduk dihenjut ikan besar. Sampai mencecah air tip dia. Bayangkan tip ni. Ujung tu minum air. Macam tu. Ada tu, besar tu bang. Ada sini tak? Sampai lah. Agak. Besar punya bang. Ada makanan bang. Sudah lurus tu bang. Lurus tu. Sudah lurus matanya ni. Yang kedua ni yang pegang. Yang ini berapa sen ni? Murah kan? Beli garam. RM1 lebih pak. Besar tu. Tuh, yang kamu tadi kan lurus juga. Tiba-tiba bunyi Indonesia pak. Memang hanya Haji ni. Lepas dia, dia. Lepas tu, dia lagi. Tekanan kami dibuatnya. Nasib baik arwah tasik. Menjelang petang, aksi mula beransur tenang. Inilah masanya kami berehat sambil menjamah makanan yang disediakan Joe, awak-awak bot yang memang rajin. Kodok pun cekodok lah. Sebelum pulang ke jeti, kami membuat keputusan singgah ke Unjam untuk mencari ikan-ikan kecil. Macam pesta ikan jermin. Beribu-ribu kat bawah tu. Goreng pun sedap ni. Apatah lagi kalau masak sambal bercili. Kru Jelajah Joran untuk minggu ini. Jangan lupa minggu depan Jelajah Joran di hari dan waktu yang sama. Jumpa lagi. Bye-bye. Pak Tan cerita sikit. Bunyi tu sebenarnya sebab apa? Bunyi ni kalau ada ikan dia bunyi. Sebab kita guna suara pis alam, maknanya untuk ikan lah. Bila ada ikan dia bunyi. Dia ada dua. Off, kalau tak saya guna macam kita kata off. Itu pis alam. Kalau off, alam off dia tak bunyi lah. Tu je. Dia bunyi tak semestinya ikan besar. Dia kebanyakan kumpulan ni ikan yang bunyi ni calu, ikan selayan. Dia dah lagi, tapi kalau kita parti mana-mana lubuk pun dia ada ikan kecil, ada ikan besar. Tapi mungkin terlalu banyak ikan kecil, mungkin ikan besar kenyang. Kemungkinan lah. Sebab kita parti pun kadang-kadang kalau tak ada ikan kecil kita tak parti. Kalau kita parti tengok malam. Kalau kita jumpa kali kita parti. Ikan tak ada, tak banyak macam ni, tapi biasa makan malam. Sebab ikan dah mungkin malam tak boleh nak jam ngejar lah kan. Dia kejauhan kita lah.